Air terjun Tanjung Batu Teluk Sera Perak yang dilaporkan musnah masih terpelihara. RM539 projek infrastruktur luar bandar tumpuan KPLB tahun ini. Salam sejahtera, berita wilayah 22 Januari 2021 bersama saya Nurlela Muhammad Nur dan rakan juru bahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Dan seperti biasa, kami akan terus membawa kepada anda kemaskini berita seluruh negara. Baiklah, 3 negeri berlintas langsung yang akan dimulakan Sabah oleh Muhammad Dia Sahlan berhubung perkembangan banjir di sana, dan seterusnya dari Debbie Amanda Padan dari Sarawak dengan laporan mengenai bantuan khas Sarawak Ku Sayang 5.0. Dan akhir sekali Anas Maknor bakal membawakan perkembangan dari Johor. Tumpuannya pematuhan SOP semasa PKP serta penambahbaikan info on wheels Jabatan Penerangan. Terus setia bersama Berita Wilayah. Air terjun Tanjung Batu Teluk Sera Segari di Pantai Remis Perak yang dilaporkan musnah akibat aktiviti pengkuarian masih terpelihara. Jelas Esko Kesihatan Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Muhammad Akmal Kamarudin, kawasan terjejas yang tular sebelum ini adalah alur air bermusim yang muncul terutama ketika hujan lebat. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan air terjun berkenaan terletak kira-kira 1 kilometer dari tapak pengkuarian tersebut dan tidak terlibat dengan aktiviti itu. Perkara berkenaan disahkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran dan Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Pihak terlibat juga telah diarah supaya melakukan kerja pembersihan dan pemulihan segera di kawasan terjejas bermula semalam dan dijangka selesai dalam tempoh 2 minggu. Sebelum ini, Menteri Besar Perak, Datuk Sarani Muhammad mengarahkan sebarang kerja termasuk aktiviti kuari di kawasan air terjun itu dihentikan sementara bagi melakukan siasatan menyeluruh berhubung dakwaan yang tular baru-baru ini. Pelaksanaan 539 projek infrastruktur luar bandar antara fokus Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada tahun ini, termasuk projek sambungan rancangan Malaysia ke-11. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berharap semua projek itu dapat dilaksanakan mengikut jadual walaupun negara berhadapan dengan cabaran berikutan penularan wabak COVID-19. Fokus kedua adalah untuk membasmi kemiskinan dan meningkat pendapatan penduduk luar bandar. Kita sedia maklum, paras garis kemiskinan telah dipindah daripada ringgit Malaysia RM960 kepada RM2,208 pada tahun 2019. Ketika menyampaikan amanat tahun baharu menerusi Facebook, beliau berkata pihaknya turut menumpukan perhatian terhadap usaha menambah pendapatan penduduk luar bandar. Usaha itu dilaksanakan menerusi pemerkasaan ekonomi luar bandar dengan sumber baharu.
Kelonggaran pembukaan premis makan sehingga pukul 10 malam memberi kelegaan kepada pengusaha premis makanan. Mereka berharap kebenaran itu diteruskan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP hingga 4 Februari depan. Selain membantu pengusaha menambah pendapatan, kelonggaran berkenaan memudahkan individu yang pulang lewat untuk membeli makanan. Pada pandangan saya, ada kebaikannya lah. Mana sebelum ni sampai pukul 8. Jadi kebanyakannya customer kadang sampai pukul 7 pun dah tak ada orang. So macam bila pada saya kalau pukul 10 tu, maknanya dia akan masa panjang lah. Tapi maknanya kita kalau boleh biar ada customer lah. Mana kalau boleh macam pihak mall pun dia buka sampai pukul 10. Jadi kita ada juga pendapatan tambahan lagi lah. Macam mana? Dapat saya Alhamdulillah kerana nambah sampai pukul 10 sebab mungkin dalam waktu kerja diorang balik pukul 6, diorang akan ada luang masa lagi 3 jam untuk sampai pukul 10 untuk beli barang, untuk beli makan, untuk makan malam. Dekat saya ni Alhamdulillah lah, terima kasih bagi sampai 10 untuk peniaga kecil ni. Saya rasa baguslah untuk membantu kita mendapatkan lebih daripada yang apa yang kita dapatlah. Macam itulah. Kalau katakan daripada pukul 10 pagi sampai 7 ada kuranglah. Kurang pendapatan lah. Tapi kalau dah kerajaan disyorkan untuk buka sampai 10 malam, insya-Allah akan membantu kita untuk mendapat dapatan yang lebih baiklah. Kebenaran melakukan aktiviti riadah di Taman Awam dengan mematuhi SOP ditetapkan disambut baik. Selain memelihara kesihatan, masyarakat ternyata berasa lebih selamat dan tenang. Tinjauan di Taman Rekreasi di Seremban mendapati bilangan pengunjung agak berkurang namun masih kelihatan hidup dengan aktiviti riadah. Mereka berasa lebih selamat berbanding melakukannya di kawasan rumah. Saya ingat okey jugalah kalau jalan 2 meter untuk buat apa ni, exercise. Tak ada masalah lah. Lebih baik jogging sini lah. Sebab dia punya track kan okey, sudah biasa. Kalau jogging rumah, anjing ada, ada. Tapi seperti awak katalah, 2 meter kan. Kalau jalan di sini kawasan banyak luas. Lagi itu tempat banyak luas. Kalau kita jalan 2 meter, dari 2 meter tu memang selamatlah. Jangan berkumpul sajalah. Itu. Jangan berkumpul banyak-banyak orang. Dari jauhnya 2 meter sangat selamat juga. Baik daripada yang kawasan sini rumah. Pasal rumah, kadang-kadang rumah ada kereta banyak kah, anjing kah, apa ada kacau. Selain Sekatan Jalan Raya SJR, Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh turut melaksanakan ops payung sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan orang awam terus mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Katanya tumpuan operasi adalah di sekitar Pasar Awam. Dan apa yang penting ialah kita sebenarnya bukanlah pada matlamat untuk mengeluarkan kompos semata-mata, tetapi di sudut pengajaran dan pendekatan yang kita guna ialah untuk memberi pengajaran kepada semua. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan SJR di Jalan Kuala Kangsar, Ipoh. 188 pegawai dan anggota ditugaskan sepanjang PKP dibantu Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Rela. Selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula hari ini hingga 4 Februari depan, perkhidmatan nikah, cerai dan rujuk di Pejabat Agama Islam Daerah dan semua majlis akad nikah seluruh Kedah ditangguhkan. Penangguhan bermula hari ini sehingga tamat PKP.
Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, Muhammad Yusri Mat Daud berkata, selain itu pelaksanaan kursus pra-perkahwinan Islam MBKPI seluruh negeri juga ditangguhkan sepanjang tempoh PKP. Turut ditangguhkan perkhidmatan runding cara secara bersemuka di Pejabat Agama Islam seluruh daerah. Beliau menjelaskan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan urusan runding cara boleh menghantar melalui email yang tertera. Sebarang perubahan atau pindaan berkaitan arahan ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Hanya 15 pasangan pengantin sehari. Ini pula ketetapan yang diputuskan Majlis Akad Nikah Perak mengikut norma baharu PKP versi 4.0. Ia melibatkan pelaksanaan majlis di seluruh pejabat agama daerah. Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri, Datuk Muhammad Yusof Husin dalam satu kenyataan berkata, bilangan individu yang dibenarkan menyertai majlis akad nikah juga dihadkan kepada 10 sahaja. Ia terdiri seorang jurunikah, pengantin lelaki dan perempuan, 2 orang saksi, wali pengantin perempuan, bapa pengantin lelaki, ibu pengantin lelaki dan perempuan serta seorang juru gambar. Manakala syarat lain masih kekal mengikut versi sebelum ini, termasuk tempoh pelaksanaan majlis hendaklah tidak melebihi 30 minit dan hanya dilaksanakan di Pejabat Agama Islam daerah. Majlis boleh dibatalkan sekiranya tata cara dan arahan daripada Ketua Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Negeri Perak tidak dipatuhi. Hari pertama penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 di Terengganu menyaksikan jalan raya lengang, namun situasi sedikit berbeza di pasar harian. Tinjauan di Pasar Cabang 3 Kuala Terengganu mendapati masyarakat rancak mencari barangan basah sebelum segera beredar selepas pembelian selesai. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT bertanggungjawab memastikan semua SOP dipatuhi di 13 pasar harian di daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Setiausaha MBKT Lukema Meri Salih berkata, 50 anggota penguatkuasa ditugaskan secara penggiliran di semua pasar harian dengan dibantu polis dan rela. Bagi tempoh 2 minggu ini, kami di pihak MBKT akan melakukan pemantauan secara berkala pada tahap yang tinggi bagi memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Jadi kami mengharapkan agar penghujung-penghujung memberi kerjasama bersama-sama dengan kita, jaga kesihatan, jaga penjarakan 1 meter, kita jaga kita. Operasi pasar harian, pasar tani dan pasar pagi di daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus ditetapkan bermula 7 pagi hingga 2 petang. Manakala jualan di Pasar Borong bermula 2 pagi hingga 6 pagi. PKP di Terengganu bermula hari ini hingga 4 Februari. Bagi menambah baik prosedur operasi standard SOP sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Polis Daerah Bentong melakukan tinjauan di beberapa pasaraya di daerah itu. Antara teguran yang dibuat adalah mengenai pemasangan tanda penjarakan fizikal. Ketua Polis Daerah Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata pihaknya akan terus melakukan pemantauan di premis termasuk pasaraya bagi memastikan pematuhan terhadap SOP yang ditetapkan. Jadi untuk malam ni kita nak tengok bagaimana khususnya pihak pasaraya ini mereka dari segi menyediakan pematuhan SOP khususnya dari peringkat mereka sendiri dan juga pada pengunjung lah. Jadi setakat malam ni kita tengok pihak pasaraya ini mereka mematuhi lah, menyediakan semua yang mengikut SOP dan begitu juga dengan pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Menurutnya, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang engkar dalam fasa kedua pelaksanaan PKP ini.
Pelbagai inisiatif dilaksana bagi memastikan pelajar dapat meneruskan pembelajaran dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Serting menggunakan kaedah pandu lalu untuk menyerahkan modul pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR kepada pelajar. Ia melibatkan 554 pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Menurut pengetuanya Faridah Sulan, menerusi kaedah itu, pelajar dan ibu bapa hanya perlu mengambil modul yang disediakan oleh guru hingga 7 Mac depan. Usaha itu bagi memastikan tiada pelajar yang ketinggalan dalam sesi PDPR kerana tidak mendapat akses internet. Apa yang kami buat ni sebenarnya selari dengan harapan pengarah kita sendiri, iaitu untuk melahirkan anak-anak ABC, iaitu anak-anak yang baik lagi cerdik, dan disambut pula dengan ABC yang kedua, iaitu ambil peduli, A, B, bina hubungan, dan yang ketiga cipta kejayaan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Jempol. Saya rasa memang sesuai lah sebab kita tak perlu turun dan jarak sosial tu kita tetap kekalkan kan. Jadi untuk keselamatan semua pihak lah. Saya rasa memang sesuai lah dia buat program macam ni. Baguslah sebab daripada kita duduk rumah tak apa-apa kan. Adalah juga cikgu bagi bahan, cikgu berusaha lah untuk mengajar kita kan, kami pelajar. Walau bagaimanapun, saya harap sangatlah yang kami dapat bersekolah secara bersemuka semula. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam, serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembab. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Baiklah saudara, untuk mendapatkan laporan cuaca semasa, langsung kita bersama Sharifah Farida Said Mahbar di Jabatan Meteorologi. Silakan Sharifah. Assalamualaikum, salam hormat. Laporan cuaca petang ini kita teruskan dengan melihat kepada keadaan tiupan angin rantau negara. Diperhatikan angin bertiup masih lagi agak kencang. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia masih terus mengekalkan amaran laut bergelora kategori pertama dan kedua untuk kawasan-kawasan seperti yang tertera, dengan Kondor dan juga sebahagian Reef North diletakkan di dalam kategori kedua, iaitu yang berwarna jingga, dan juga lain-lain kawasan yang ditandakan kuning ini adalah dalam kategori pertama. Kesemua perairan ini buat masa ini masih lagi boleh mendatangkan risiko keselamatan, terutamanya untuk pengguna bot-bot kecil dan juga aktiviti perairan. Dan seterusnya kita lihat kepada imej satelit terkini. Diperhatikan
untuk waktu ini keadaan agak berawan terutamanya untuk kawasan di bahagian tengah sehingga ke selatan Semenanjung. Begitu juga dengan Sabah dan Sarawak yang menunjukkan keadaan lembap untuk kawasan-kawasan tersebut. Hujan dari buk petir di 1-2 kawasan juga sedang melanda untuk kawasan di sekitar Perak sehingga ke Johor. Begitu juga dengan Pahang dan juga kebanyakan kawasan di Sabah dan Sarawak. Yang kita jangkakan ianya akan berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Lain-lain kawasan pula Port Mas ini tiada hujan dan berada dalam keadaan mendung dan juga berangin. Dan seterusnya, melalui model taburan hujan juga seperti yang diperhatikan, dijangkakan keadaan lembap masih lagi boleh berlanjutan sehingga ke awal malam ini untuk kawasan-kawasan seperti yang disebutkan tadi yang diliputi keadaan awan yang agak tebal. Dan sekian saja buat masa ini info cuaca dari kami di Met Malaysia. Saya Sharifah. Kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk bandar-bandar utama untuk malam ini. Sekian saja. Penduduk terjejas banjir di 5 pusat pemindahan sementara PPS setakat ini kekal 352 orang. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita terus bersama Muhammad Dia Sahlan di RTM Kota Kinabalu dengan laporannya. Silakan Dia. Ya, terima kasih Norlila Muhammad Nur di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita mulakan dengan berita perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS kekal 352 orang. Setakat 4 petang, 5 PPS masih dibuka di Beaufort, Kota Belud dan Tenam. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, setakat ini 99 keluarga dari 70 buah kampung terjejas banjir di 3 daerah. Di Beaufort, PPS Dewan DSP Muhammad Dun Banir dan Dewan Pemusa Beaufort menempatkan jumlah tertinggi penduduk terjejas banjir iaitu 249 orang. Diikuti 2 PPS di daerah Kota Belud iaitu SK Suang Punggol dan Dewan Kampung Songsong seramai 77 orang. Manakala daerah Tenom, PPS Rumah Kebudayaan Kampung Kalang Kanal seramai 26 orang. Kerajaan negeri akan mempermudah kegiatan perniagaan dalam usaha mempertingkat ekonomi serta menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini. Ia sejajar dengan komitmen kerajaan negeri yang memberi keutamaan kepada agenda pembangunan ekonomi negeri dalam pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan 2021-2025. Ke arah itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mahu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menjalin kerjasama dengan agensi pelaburan termasuk Majlis Penasihat Ekonomi Sabah dalam usaha menarik pelaburan ke negeri ini. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika menerima kunjungan hormat rombongan MITI yang diketuai pengarahnya Muhammad Hijri Matrani di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji yang juga Menteri Kewangan menegaskan usaha segera perlu dipertingkat untuk menjayakan beberapa pelaburan yang sedang dalam proses rundingan untuk dibangunkan dalam sektor penghilangan komponen bateri untuk kenderaan elektrik, pembuatan kaca, pengurusan pelabuhan dan juga industri aero angkasa. Beliau yakin dengan pelaburan tersebut dapat mewujudkan lebih 1,500 peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah sekaligus pulangan pendapatan langsung dan tidak langsung bernilai jutaan ringgit kepada negeri ini.
Masalah bekalan air yang berlarutan di Sabah memerlukan penyelesaian segera. Justru cadangan penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negeri Sabah Spansah disifatkan sebagai langkah tepat pada masanya. Cadangan tersebut akan dibincangkan Kementerian Kerja Raya dalam Kabinet Negeri. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menjelaskan isu bekalan air menyebabkan kerugian besar terhadap negeri ini, termasuklah kehilangan peluang pelaburan dan pekerjaan. Ini short term punya approach untuk memastikan rakyat ada air, iaitu mendirikan precipitation tank, dan tangki ini akan dapat membekal air. Dengan adanya Suruhanjaya ini sudah tentu kita akan membuka peluang kepada cooperative air di negeri Sabah. Sementara itu, Datuk Bung Mokhtar memaklumkan 22 daripada 84 loji di Sabah yang usang serta menghadapi masalah pencemaran akan dibaiki. Untuk penyelesaian jangka pendek, tangki simpanan air akan dibina di loji berkenaan selain pembinaan off-river storage, iaitu satu kolam besar untuk simpanan air sungai. 22 loji tersebut berada di beberapa daerah, antaranya Tamparuli, Kinabatangan, Tawau, Keningau, Tenom, Beaufort dan Sepitang. Pelbagai bantuan yang disalurkan kerajaan bagi mengurangkan beban rakyat ketika berdepan penularan pandemik COVID-19 yang melumpuhkan ekonomi negara sememangnya satu nikmat kesyukuran yang dizahirkan rakyat negeri ini. Bermula dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin PKS tambahan, pelanjana semula ekonomi negara bencana, dan kita prihatin kerajaan kini menambah pakej bantuan melalui perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau PERMAI. Kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk kerajaan sebab dengan keadaan ekonomi sekarang dengan pandemik COVID-19 memang sangat sukar untuk mencari rezeki. Kami sangat berterima kasih dengan semua bantuan kerajaan lah. Saya mengucapkan kerajaan berterima kasihlah banyak-banyak untuk menggunakan support-support yang ada di Sabah ni. Sementara itu, rakyat Sabah yang ditemui RTM turut menzahirkan penghargaan atas pengorbanan petugas barisan hadapan memerangi krisis kesihatan global ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada barisan hadapan sebab pengorban untuk semua mengurangkan kes. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua frontline kita. Terima kasih dengan pengorbanan kamu yang tidak mengenal penat lelah. Terima kasih banyak-banyak. Sejak bermulanya penularan pandemik COVID-19 awal tahun lepas, kerajaan telah melaksanakan 4 pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit atau lebih 20% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK bagi membantu rakyat dan perniagaan dan juga melindungi ekonomi negara. Pakej-pakej rangsangan ekonomi ini melibatkan 55 bilion suntikan fiskal oleh kerajaan. Orang ramai yang ingin melaporkan sebarang kerosakan jalan raya atau tanah runtuh di negeri ini dimohon agar membuat laporan secara terus ke laman web rasmi Jabatan Kerja Raya JKR Sabah atau melalui aplikasi aduan Jalan Raya Sabah bagi memudahkan proses mengenal pasti kejadian untuk tindakan lanjut. Bercakap kepada RTM Kota Kinabalu, pengarah JKR Insinyur Ali Ahmad Hamid berkata, aduan boleh dilaporkan secara terus ke laman sesawang www.jkr.gov.my atau aplikasi aduan Jalan Raya Sabah yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan App Store. Beliau turut memberitahu pihaknya banyak menerima aduan secara tidak rasmi melalui aplikasi WhatsApp sehingga terdapat aduan mengenai kejadian yang tidak berlaku di Sabah. Menggunakan website kita ataupun aplikasi JKR Road Aduan. Jadi kita ada aplikasi itu boleh kita download daripada Play Store dan sebagainya. So dari aplikasi ini akan menyatakan kedudukan tuan di mana berada dan di mana kejadian itu. Dan ini sudah pasti akan menyenangkan dan memudahkan kaki tangan kita untuk mengesan lokasi. Sehubungan itu, aduan melalui laman rasmi adalah penting bagi membolehkan JKR mengambil tindakan segera terhadap sebarang kejadian yang dilaporkan demi kebaikan bersama.
Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah petang ini. Jangan lalai terus patuhi SOP yang ditetapkan. Kita mesti menang. Baik, kembali semula bersama Norlela Muhammad Nor di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Ya, dia terima kasih. Baiklah, tumpuan lintas langsung dari Bumi Kenyalang pula ialah keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan orang kurang upaya OKU dengan mewujudkan kompleks orang kurang upaya negeri. Perinciannya kita bersama Debbie Amanda Padan di RTM Kuching. Silakan Debbie. Terima kasih Norlela, salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak bercadang wujudkan kompleks orang kurang upaya OKU di negeri ini. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ini selaras usaha meningkatkan kualiti hidup golongan tersebut. Ia juga penting bagi menyokong pembangunan golongan OKU yang tidak mempunyai fasilitis sedemikian di Sarawak. Pelajar OKU selepas tamat SPM hendak melanjutkan pelajaran di sekolah vocational OKU, mereka terpaksa pergi ke Semenanjung. Jadi yang ini tidak semua ibu bapa mahu membenarkan anak-anak mereka menyeberang lautan Cina Selatan ini. Dato' Sri Fatimah ditemui media selepas majlis penyerahan sumbangan geran kerajaan kepada Pertubuhan Orang-Orang Buta Malaysia SBM Cawangan Sarawak di Kuching. Beliau berkata cadangan itu pernah dibincangkan di peringkat Kerajaan Persekutuan pada awal 2018, namun program OKU itu terbantut apabila berlaku pertukaran kerajaan. Dato' Sri Fatimah yakin dengan adanya kompleks atau pusat vokasional sedemikian, ia mampu memberi peluang kepada golongan OKU meneroka pelbagai lagi kerjaya. Geran berjumlah RM20,000 itu diagihkan kepada 18 SBM yang menjalankan perniagaan refleksologi di Kuching. Peruntukan RM405 juta bagi Bantuan Khas Sarawak Sayang BKSS 5.0 membuktikan keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap kebajikan rakyat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam satu kenyataan medianya yakin inisiatif BKSS 5.0 akan memberi manfaat kepada rakyat khususnya dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi negara berikutan pandemik COVID-19. Menurut Dato' Dr. Abdul Rahman, menerusi BKSS 5.0, kerajaan negeri memberi diskaun bil elektrik sebanyak 5 hingga 25% untuk pengguna domestik, komersial dan industri bermula Januari hingga Jun tahun ini, selain memberi diskaun bil bekalan air antara 10 hingga 25%. Seramai 10,000 orang penjaja berdaftar di bawah pihak berkuasa tempatan PBT juga dijangka akan menerima manfaat daripada diskaun 50% ke atas sewa pasar dan gerai menerusi bantuan tersebut selain pengecualian bayaran permit dan lesen perniagaan. Usahawan kecil dan sederhana PKS pula diberi pengecualian bayaran sewa yang beroperasi di premis perniagaan milik badan berkanun serta syarikat-syarikat milik kerajaan GLC Sarawak. Di samping itu, pelaksanaan BKSS 5.0 juga memberi diskaun sebanyak 25% bagi taksiran kadar cukai pintu serta diskaun 50% untuk sewa skim perumahan Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak HDC. Manakala diskaun sebanyak 30% diberikan untuk cukai tanah yang dijangka akan memberi manfaat kepada lebih 52,000 tempat kediaman, pusat komersial dan industri, perladangan skala termasuk lain-lain kemudahan awam. Dato' Dr. Abdul Rahman juga memberitahu pihak pengusaha hotel dan rumah tumpangan turut mendapat manfaat daripada inisiatif tersebut dengan pengecualian pembayaran lesen serta penangguhan pembayaran bagi premium tanah secara one-off. Yayasan Perpaduan Sarawak YPS akan menubuhkan sekretariat sepenuh masa bagi memenuhi peningkatan peranan organisasi bukan berasaskan keuntungan itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Timbalan pengurusinya Tan Sri Dr. Josh Chan berkata, sebelum ini Sarawak Institut Pembangunan SDI diberi kepercayaan untuk menjadi sekretariat YPS.
Jelasnya yayasan itu kini dalam fasa peralihan bagi menghargai dan memahami cara hidup dan budaya antara satu sama lain. Tan Sri Dr. George menyatakan demikian selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapak Malaysia di Petrajaya. YPS turut membentangkan pelan tindakan 5 tahun itu kepada Ketua Menteri. Menjelaskan lebih lanjut, Tan Sri Dr. George Chan yang juga anggota lembaga YPS berkata, pelan itu berlandaskan kepada 3 objektif utama. Objektif itu adalah mewujudkan persekitaran yang damai dan kondusif, pertukaran antara pelbagai komuniti di Sarawak dan juga untuk mempromosikan perpaduan melalui pendidikan. Ini termasuk melibatkan dan bekerjasama dengan para pemimpin untuk menyampaikan mesej perpaduan melalui program yang melibatkan pelbagai pengaruh masyarakat. Selain itu, YPS juga merancang untuk menganjurkan program yang mensasarkan kepada memupuk penghargaan terhadap budaya dan tradisi tempatan di Sarawak sebagai sebahagian daripada rancangan 5 tahun mereka. Polis Miri berjaya menahan 2 lelaki warga tempatan dan merampas dadah bernilai RM248,500 dalam satu serbuan di sebuah rumah di Jalan Kinling Garden Piasau Miri. Ketua Polis Daerah Miri SCP Hakemal Hawari berkata, sepasukan pegawai dan anggota dari bahagian siasatan jenayah narkotik Daerah Miri menyerbu rumah terbabit pada pukul 3.50 petang semalam. Jelasnya, dalam serbuan itu, polis merampas beberapa jenis dadah iaitu 130 paket plastik berupa serbuk minuman dipercayai berisi dadah jenis ekstasi seberat 4.25 kg dan 400 biji pil Aramin 5. Turut dirampas 3 paket plastik lusinar masing-masing mengandungi serbuk warna putih disyaki dadah jenis syabu seberat 2.1 kg dan 2 paket plastik lusinar masing-masing berisi serbuk warna putih disyaki dadah jenis ketamin dengan berat kasar 1.7 kg. Bagi permohonan riman dan riman telah kita peroleh untuk menjalankan siasatan selama 6 hari. Berkaitan itu hukuman kes disiasat di bawah 3/9B atas data berbayar 19 muda dan jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati. Saringan awal air kencing terhadap kedua-dua suspek juga didapati positif dadah jenis syabu dan hasil semakan mendapati kedua-duanya tiada mempunyai sebarang kes jenayah lampau. Penggiat industri kraf tempatan tidak ketinggalan merasai kesan daripada industri pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Malah ada kalangan usahawan kraf terpaksa beralih kepada perniagaan lain sebagai sumber pendapatan atau terpaksa mengurangkan jumlah pekerja mereka. Itu antara kesan yang dirasai salah seorang pengusaha kraf produk komuniti Kayan di Kuching, Marichelle Livanlah. Income kalau bukan zero bagi mereka yang usahawan craft, kalau pendapatannya kurang daripada telah menurun sebanyak lebih daripada 80%. Orang tidak begitu berminat untuk membeli barangan craft kerana tiada gunanya buat masa ini. Tidak boleh diberikan kepada rakan-rakan mereka dari luar negara. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu untuk slot Cerita Pagi Sarawak menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia di Kuching. Jelasnya sebelum ini industri kraf tempatan mendapat sambutan luar dan dalam negara khususnya sebagai buah tangan kepada tetamu selain terlibat dalam pameran dan jualan ketika sesuatu persidangan diadakan di Kuching. Tambahnya sebagai alternatif untuk terus berdaya saing, ada di antara usahawan kraf mengambil tempahan khas mengikut rekaan yang dimahukan pelanggan menerusi platform digital. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Debbie, terima kasih. Baiklah, perkongsian Johor petang ini membawakan berita mengenai jumlah panggilan yang diterima Majlis Keselamatan Negara Negeri Johor berkaitan SOP PKP serta penambahbaikan Info on Wheels Jabatan Penerangan. Berita lanjut kita terus saja bersama rakan penyampai Anas Mat Nor di Johor. Silakan Anas. Ya, terima kasih Lela. Majlis Keselamatan Negara MKN Johor mencatatkan 7,523 panggilan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan bermula 18 Mac tahun lepas sehingga semalam. Antara bentuk panggilan diterima mengenai kebenaran rentas negeri dan daerah, termasuk kebenaran Singapura untuk bekerja dan pembukaan semula premis perniagaan.
Pengarah MKN Negeri Tarmizi Dan berkata turut diterima aduan mengenai pengesanan kes COVID-19, sekatan jalan dan pertanyaan mengenai PKP. Dari segi penjelasan atau koordinasi di peringkat negeri Johor ini, kita sentiasa communicate dan connect bersama dengan semua agensi-agensi. Itu kita sentiasa berkomunikasi, kita sentiasa berhubung bersama dengan agensi menggunakan platform media baru dan sebagainya untuk dan sekarang ni video conferencing bersama-sama dengan agensi dalam rangka hala tuju dan juga strategi baru dalam melaksanakan PKP 2.0 ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pejabat MKN Negeri Iskandar Puteri. Sehingga kini Johor mencatatkan 97% pematuhan SOP hasil pemeriksaan di kawasan tumpuan awam dan rumah ibadat termasuk kawasan industri. Jabatan Penerangan Negeri JAPN Johor terus memperkasa program Info on Wheels di lapangan yang berperanan sebagai penyebar maklumat sahih kepada masyarakat. Pelaksanaannya mengikut prosedur operasi standard seiring norma baharu Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang berkuat kuasa. Pengarahnya Sabaruddin Yop Hamzah berkata selain hebahan menerusi IOW, edaran risalah turut diberikan kepada ketua komuniti untuk diedarkan kepada masyarakat di kawasan terlibat. Mula pada 1 Januari hingga 20 Januari, kita telah berjaya melaksanakan sebanyak 83 aktiviti Info on Wheel melibatkan 10 daerah dan jumlah lokasinya ialah sebanyak 349 lokasi dan audiens yang telah kita jangkau setakat ini alhamdulillah 18,560 orang. Dan jumlah penerbitan yang macam saya tunjukkan tadi itu adalah sebanyak 10,000 telah berjaya kita edarkan setakat ini alhamdulillah. JAPN turut bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA Johor dalam menyantuni masyarakat orang asli menerusi IOW Orang Asli. Program itu akan diadakan di Kampung Orang Asli Sungai Danga pada bulan depan. Penampalan kekal antara kaedah digunakan bagi mengatasi masalah jalan berlubang di beberapa laluan di Johor. Kaedah lain termasuk pembaikan jalan dan meningkatkan taraf jalan melibatkan 55 jalan persekutuan dan 23 jalan negeri di 6 daerah. Esko Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Solihan Badri berkata faktor alam dan tindakan lewat oleh pihak konsesi menyebabkan jalan tersebut mengalami kerosakan teruk. Peruntukan memang ada sebab konsesi penyelenggaraan ni memang sentiasa ada peruntukan untuk resurface. Tapi kadang-kadang dia memakan masa. Ada penampalan ni mengambil ada kaedah dia. Penampalan sementara dia pakai benda yang ready made yang ada dalam beg kan. Keluar dan tampar ratakan. Ada yang penampalan kekal memerlukan bahan daripada mil yang diproses dan waktu panas saja boleh dibuat. Peruntukan 48.6 juta ringgit diperlukan untuk melaksanakan pembaikan dan meningkatkan taraf jalan bagi mengelakkan banjir pada masa depan. Sekian paparan di Johor Petang ini, kembali kepada Laila di Angkasa Puri. Silakan. Anas, terima kasih. Baiklah saudara, seperti biasa setiap Jumaat, berikut harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 29 Januari. Dua mengaku bersalah manakala dua lagi minta dibicarakan atas pertuduhan menghalang tugas penjawat awam dalam insiden kemalangan di persimpangan lampu isyarat Jalan Sri Tanjung, Tanjung Tokong pada Ahad lalu. Tertuduh Syahrizal Anwar, 38 tahun dan Muhammad Safwan Akbar, 29 tahun mengaku bersalah.
Bagaimanapun, dua lagi tertuduh, Muhammad Hafiz Nasri Shah, 28 tahun dan Muhammad Daniel Al-Arabia Muhammad Rafi, 24 tahun mengaku tidak bersalah. Mahkamah menetapkan 25 Januari ini sebagai tarikh menjatuhkan hukuman terhadap Syahrizal dan Muhammad Safwan. Mahkamah turut membenarkan ikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin terhadap keempat-empat tertuduh. Sementara itu, di hadapan magistrate sama, keempat-empat tertuduh serta tiga yang lain iaitu Azizul Muhammad 45 tahun, Muhammad Idris Ayub 25 tahun dan Danish Ikmal Muhammad Syafiq Samugam 20 tahun pula mengaku bersalah atas pertuduhan melanggar perintah kawalan pergerakan di lokasi dan masa yang sama. Mahkamah kemudiannya menetapkan 25 Januari ini sebagai tarikh menjatuhkan hukuman serta jaminan sebanyak RM2,000 dengan seorang penjamin terhadap semua tertuduh. Seorang wanita maut selepas kereta dipandunya bertembung dengan lori. Kemalangan berlaku di kilometer 80 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur kira-kira pukul 11.15 pagi tadi. Mangsa Tan An Chi, 34 tahun, cedera parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pemandu lori terbabit tidak mengalami kecederaan. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, kejadian berlaku selepas lori dalam perjalanan ke Ipoh itu hilang kawalan dan memasuki lorong bertentangan sebelum bertembung dengan kereta mangsa. Pemandu lori berkenaan ditahan untuk siasatan lanjut, manakala mayat mangsa dibawa ke Hospital Tapah untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang telah mengeluarkan 500 saman ke atas kenderaan perdagangan. Saman tersebut direkod sejak 13 Januari hingga hari melibatkan pelbagai kesalahan jalan raya. Antaranya tidak memiliki lesen memandu, membawa muatan berlebihan dan pengubah suaian bahagian kenderaan. Pengarah JPJ Pulau Pinang, Adnan Mat Isa berkata, kesemua saman dikeluarkan melalui Sekatan Jalan Raya di beberapa daerah di negeri itu. Dalam masa seminggu yang kita dah buat operasi ini, kita telah mengeluarkan lebih kurang 500 saman ke atas kenderaan perdagangan yang mana kesalahan yang lazim tidak ada lesen memandu, LKM tamat tempoh, tiada insurans, membawa muatan secara bahaya, membawa muatan lebih muatan dan juga kesalahan pengubah suaian Ini kesalahan yang lazim dilakukan oleh pengusaha lori ya. Sebab kita tak mahu dalam kesempatan ini lagi aspek keselamatan tu naklah dititik beratkan supaya ia menjamin pengguna-pengguna jalan raya yang lain jugalah. Beliau ditemui media di Sekatan Jalan Raya di Plaza Tol Juru pagi tadi. Selain kesalahan jalan raya, 2 kompaun turut dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri ke atas 2 kenderaan pengangkutan awam kerana tidak memiliki kod imbasan MySejahtera. 514.18 hektar kawasan sawah padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA terjejas akibat serangan bena perang. Daripada keluasan itu, 150.5 hektar kawasan terjejas teruk. Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, sehingga kini tahap serangan bena perang di kawasan muda masih terkawal. Pasukan MADA sedang giat melakukan kerja pemantauan di bawah program pengawasan dan ramalan di lapangan dengan kerjasama bahagian Biosecurity Tumbuhan Jabatan Pertanian. 131 kawasan yang terjejas telah dinaikkan bendera merah sebagai tanda amaran kepada peladang untuk mengambil tindakan kawalan. Apa yang sedang dibuat oleh pihak MADA dalam keadaan terkawal dan sudah pasti tindakan yang paling penting ialah di pihak para pesawah kita, peladang kita untuk segera bertindak, iaitulah dengan menghubungi pihak PPK yang berkaitan, yang berdekatan apabila serangan itulah masuk ke sawah-sawah mereka. Dan kaedah-kaedah pencegahan itu sudah pun kita susun di peringkat peladang dengan kita pun memberi panduan untuk menyembur racun dan sebagainya.
Terdahulu beliau melakukan lawatan di kawasan sawah padi yang diserang bena perang di Kampung Padang Garam, Kuala Sungai, Alor Star. Kempen bebas plastik dilancar Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM daerah Jerantut bagi memastikan bandar pelancongan itu bebas pencemaran. Hasilnya, 1 lori plastik pelbagai jenis berjaya dikutip di sekitar tapak pekan sehari dan taman permainan. Pengerusi PPPM Jerantut, Khairun Nisa Aris berkata, usaha tersebut diharap memberi kebaikan kepada semua pihak, terutama kesedaran mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Katanya masyarakat perlu sedar risiko penggunaan plastik memandangkan bahan itu mengambil masa yang paling lama untuk diuraikan. Ia juga selaras dengan program Alam Sekitar Bangsa Bersatu untuk ahli Pandu Puteri mendapatkan lencana baharu peringkat kebangsaan. Program itu disertai 63 ahli persatuan terdiri daripada ahli Pandu Puteri Tunas, remaja dan ranger dari pelbagai sekolah di daerah itu. Bergu campuran negara Hu Pangron Chia Yisi melakar kejutan di Toyota Terbuka Thailand apabila menewaskan pilihan ke-6 dari Indonesia Hafiz Faizal Gloria Emmanuel Wijaja dengan 3 set pada aksi suku akhir hari ini. Ini merupakan pencapaian terbaik pasangan nombor 35 dunia itu yang beraksi di jelajah Super 1000 BWF buat kali pertama. Pada aksi tersebut, Pangron Yisi berjaya bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menang pada set kedua dan ketiga dengan keputusan 12-21, 21-19, 21-19. Sebelum ini, pencapaian terbaik pasangan muda negara itu ialah mara ke separuh akhir di kejohanan bertaraf Super 300 terbuka Macau pada 2018 dan 2019. Mereka dijadual berdepan bergu Korea Selatan Seo Seung Jae, Choi Yu-jung pada saingan separuh akhir esok. Bagaimanapun, kejayaan Pangron Yisi itu gagal diikuti pasangan profesional negara Chan Peng Sun Go Liu Ying selepas pilihan kelima itu tewas kepada beregu India dengan 3 set. Beregu wanita negara Vivian Hu Yap Cheng Wen turut gagal ke separuh akhir setelah tumpas 2 set kepada pilihan ketiga kejohanan Lee So-hee Shin Seong-chan dari Korea Selatan. Terengganu FC TFC menerima tajuan bernilai RM380,000 bagi musim ini daripada pengeluar produk minuman Yakult. Jalinan kerjasama strategi itu juga melibatkan beberapa perancangan program pembangunan bola sepak akar umbi kelab berkenaan. Pengarah urusan Yakult Malaysia Sendirian Berhad, Hiroshi Hamada berkata, prestasi cemerlang dalam Liga Super musim lalu sehingga layak ke Piala AFC tahun ini menarik minat pihaknya. Ia sekaligus membuktikan TFC sebagai sebuah pasukan berkualiti dan mempunyai misi besar pada musim ini. To give the opportunity to the young player in Terengganu to have a chance to the training in Japan or play in Japan. This is our also mission to mission as a company to contribute to the Malaysian football industry, to especially for the developing the grassroots young generations. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian kerjasama MOU tersebut bersama Ketua Pegawai Eksekutif TFC Abdul Rasid Yusof di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Disember lalu, Yakult turut menjalinkan kerjasama strategik bersama Kelantan United. Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun lalu telah memberi pengalaman kepada pemain Kelantan United KUFC untuk menjalani latihan sendiri melalui aplikasi Maya. Pemain pertahanannya Fitri Omar berkata, secara peribadi dia tidak mempunyai masalah untuk menjalani latihan sendiri ketika PKP pada tahun ini kerana perkara itu pernah dilakukannya sepanjang tahun lalu.
Menurut Fitri, tiada banyak perubahan dengan program latihan, terutamanya dalam aspek kecergasan kerana ia telah diatur dan dipantau oleh jurulatih mereka menerusi video. Jelasnya jurulatih kecergasan Kamarul Dinis akan meminta pemain KUFC sentiasa menghantar perkembangan latihan masing-masing setiap hari. Sebelum ini, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan PKP di Kelantan sehingga 4 Februari ini susulan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negeri berkenaan. Mengulas lanjut, Fitri berharap agar PKP yang sedang berkuat kuasa ini tidak dilanjutkan lagi sehingga menangguhkan saingan Liga Premier yang dijangka bermula pada penghujung Februari. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Inisiatif menambah bekalan darah di Hospital Tuanku Fauziah bagi membantu pihak hospital menghadapi kes kecemasan ketika COVID-19. Jabatan Amal Malaysia dengan kerjasama Unit Transfusi Darah Hospital Tuanku Fauziah melaksanakan program derma darah mega selama 3 hari di 3 lokasi berbeza sekitar Perlis. Laporan wartawan Wan Nur Azli Wanci. Ketika penularan COVID-19 sejak Mac tahun lalu, bekalan darah di kebanyakan hospital mengalami pengurangan akibat kekurangan pendermaan darah dan pelaksanaan program derma darah seperti kelazimannya. Atas kesedaran inilah, Jabatan Amal Malaysia mengambil inisiatif melaksanakan program derma darah mega di seluruh negara bagi mengumpul sebanyak 5,000 pek darah. Harapan daripada kami di dalam Jabatan Amal ini untuk seluruh masyarakat terus sama-sama tampil dan membantu pihak Kementerian Kesihatan dalam mencukupkan bekalan darah di seluruh negara, insya-Allah. Alhamdulillah, sambutan yang kita terima sangat baik daripada seluruh ahli masyarakat dan boleh kata hampir bila habis program pun masih ada yang hadir untuk menderma, dan kita mengharapkan benda ini akan berterusan dan kita akan teruskan kempen ini pada masa-masa akan datang. Sepanjang tahun 2020, unit transfusi darah Hospital Tuanku Fauziah Kanga mendapat 8,725 pek darah. Jumlah berkenaan menunjukkan penurunan berbanding tahun 2019 yang merekodkan sebanyak 9,108 pek darah, iaitu sebelum pandemik COVID-19 melanda negara. Secara purata, setiap bulan sebanyak 700 pek darah diperlukan untuk mengendalikan pelbagai kes kecemasan. Untuk Perlis, dari segi tahunan, untuk tahun lepas kita nampak ada penurunan lah sebanyak 10% daripada kutipan 2019 berbanding dengan 2020. Antara faktor-faktornya sebagaimana yang kita maklum dengan pandemik COVID lah yang banyak menjejaskan kita punya kutipan darah lah. So far kita nampak dari segi kemampuan kita masih mampu, tapi kita risau sekiranya berlarutan kita punya pandemik ni, kita punya keperluan darah masih berterusan. Namun kita takut penderma-penderma kita tu risau kan nak datang kan. Bagi penderma, kesedaran untuk membantu mereka yang memerlukan menjadi pendorong untuk tampil menderma darah secara aktif setiap kali program derma darah dilaksanakan. Program yang orang kata baguslah untuk membantu kita sebagai orang awam, membantu pihak hospital dalam membekalkan darah kepada pesakit lah. Okey. Terusnya di samping tu dia juga memberi kesihatan lah kepada kita sebagai penderma ni. Sebab kita kalau ikutkan digalakkan 3 kali setahun untuk menderma darah. Kalau ikut sekarang ni, kita pun memerlukan banyak darah kan untuk tabung darah kita lah. Tambah Perlis ni yang saya tahu kekurangan darah B, dan saya pun memang darah B. So hari ni pun memang saya pun dah lama tak derma. So macam susahlah dibuat hari ni, so saya dapat datang. Selaras situasi COVID-19, penderma darah tidak perlu khawatir untuk tampil menderma darah kerana proses menderma dilakukan dengan teliti dan mengamalkan norma baru yang ketat seperti mana diletakkan Kementerian Kesihatan. Jalankan tanggungjawab sosial anda bagi membantu menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Wana Azli Wanci, Berita RTM. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung,
semasa dan paling dipercayai. Berita Wilayah, medium aspirasi masyarakat. Baiklah saudara, berita wilayah 22 Januari 2021 berakhir di sini. Sentiasa mengimbas My Sejahtera di premis yang anda kunjungi. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Jadi dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.